Hoylun, silakan. Soalan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua, terima kasih Yang Muhammad Bukit Bintang atas pertanyaan yang dikemukakan. Tan Sri Yang Pertua, untuk makluman Yang Berhormat, penguatkuasaan dan kawal selia skim strata seperti kondominium, pansapuri dan sebagainya adalah di bawah bidang kuasa pihak berkuasa negeri ataupun BN, seperti mana tertakluk di bawah Akta Pengurusan Strata 2013, Akta 757. Penguatkuasaan dan kawal selia ini dilaksanakan oleh Pesuruhjaya Bangunan dilantik oleh PBN berkenaan bagi sesuatu kawasan pihak berkuasa tempatan. Berdasarkan maklumat yang diterima daripada 67 Pesuruhjaya Bangunan di seluruh negara, tidak termasuk Sabah dan Sarawak, Yang Berhormat, sebanyak 19,911 aduan telah diterima bagi tahun 2020. Antara kategori aduan yang diterima adalah seperti berikut: penyelenggaraan dan kerosakan bangunan, yang kedua mesyuarat dan pemilihan badan pengurusan, yang ketiga pentadbiran dan pengurusan bangunan, dan yang keempat isu kewangan. Daripada jumlah keseluruhan aduan yang diterima sebanyak 19,719 aduan, 99.04% telah diselesaikan oleh pihak Pesuruhjaya Bangunan dan baki 192 aduan ataupun 0.96% pula masih dalam berbagai peringkat penyelesaian. Untuk makluman Yang Berhormat, semua 12 buah negeri, tidak termasuk Sabah dan Sarawak, mempunyai kes aduan seperti yang saya nyatakan di atas. 5 buah negeri yang tertinggi mempunyai kes aduan ialah Selangor 9,185 kes, Wilayah Persekutuan 5,362 kes, Johor 2,215 kes, Pulau Pinang 2,149 kes, dan yang kelima tertinggi ialah Negeri Sembilan 274 kes. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih. Silakan Bukit Bintang. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua soalan tambahan. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Timbalan Menteri. Selepas Akta Strata Management yang dipinta pada tahun 2013 dan dikuatkuasakan pada tahun 2015, saya ingin tahu berapakah jumlah kes yang didakwa di mahkamah dan mendapat award, dan berapa kes yang tidak mematuhi keputusan mahkamah, dan apakah pula tindakan selanjutnya yang diambil oleh pihak berkuasa? Minta penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Tan Sri Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bintang. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, keseluruhan kes di seluruh negara tidak termasuk Sabah dan Sarawak ialah 19,719 kes. Oleh kerana kes-kes ataupun aduan-aduan ini dikendalikan oleh pihak negeri-negeri, maka detail kepada kes-kes ini tidak dimiliki oleh kita, dan KPKT sedang menyelaraskan untuk mendapatkan maklumat tentang kes-kes ini. Sebab itulah kita hanya mendapat maklumat tentang kes-kes aduan ini ialah pada hujung tahun. Maksudnya untuk tahun 2021 kita belum dapat lagi, sedang kita mohon daripada negeri-negeri. Inilah apabila berlakunya perbezaan antara pusat dengan negeri. Sebab itulah kes yang Yang Berhormat sebutkan tadi tidak ada dalam simpanan saya, dan insyaAllah Yang Berhormat saya akan buat secara bertulis untuk makluman dan pengetahuan Yang Berhormat. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mas. Tebrau. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Ya. Terima kasih kepada Timbalan Menteri yang berikan jawapan yang cukup baik. Tapi tadi saya ada dengar Johor adalah negeri yang ketiga yang ada banyak masalah yang sedang diselesaikan atau belum diselesaikan. Jadi soalan saya adalah
apa sebabnya yang buat masalah ini berulang, ya, walaupun peruntukan banyak sudah disalurkan, atau kerajaan sudah membantu menyelesaikan, tapi masih berulang, ya. Saya bagi satu contohlah, di kawasan saya pun ada macam apa PPR, ya, di kawasan saya. Sebab adalah tak cukup dana. Jadi kutipan dari pengurusan, badan pengurusan tidak mencukupi untuk buat kerja perbaikan atau naik taraf atau penyelenggaraan yang diminta. Jadi kalau ini akan berlaku, jadi kerajaan persekutuan pada masa yang akan datang dia akan bertambah peruntukan saja, dan saya tidak nampak masalah ini akan diselesaikan. Minta mari. jawapan dari Timbalan Menteri. Ya. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Tebrau. Tebrau. Johor negeri yang ketiga tertinggi kes, dan daripada kes-kes ni Yang Berhormat Tan Sri Yang Ketua ialah 206 mesyuarat dan pemilihan, masalah pengurusan pentadbiran dan pengurusan 533, penyelenggaraan dan kerosakan 335 kes, isu keuangan, khidmat nasihat 716 kes, penguatkuasaan 262 dan lain-lain 111. Daripada 2,279 kes, 2,215 telah dapat diselesaikan. Tan Sri Yang Ketua, inilah antara masalah yang kita lihat di bawah Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan, dan kita sedang mencari jalan bagaimana untuk membantu perumahan-perumahan ini untuk mereka menghadapi masalah seperti mana yang diadukan oleh penghuni-penghuni dan sebagainya. Kita sebenarnya telah menyediakan peruntukan pembaikan kepada rumah-rumah ataupun kondo dan juga pansapuri ini. Sebab itulah sebagai contoh pada tahun ini saja kita telah menyediakan peruntukan sejumlah 69 juta. Dan kita telah belanjakan 22 juta bagi membantu projek-projek dan juga isu-isu yang dibangkitkan oleh penduduk berkenaan dengan perumahan di sini. Jadi saya ingat Tan Sri Ketua, kita kena rundingkan antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri untuk kita mencari jalan bagaimana kita boleh menurunkan kadar kes aduan dan sebagainya yang boleh menjejaskan keselesaan dan keharmonian di kawasan-kawasan berkenaan. Terima kasih. Satu lagi. Papa minta kasihan. Maaf Pak Mas, Papa dah tunggu lama sebenarnya. Okey. Awal-awal dah Bangkang, bangun. kerajaan tak dapat lagi. Maaf. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya meneliti jawapan-jawapan yang telah diberikan oleh YB Menteri tadi. Di Papar memang banyak perumahan PPR, dan mereka ini kesemuanya kalau dikira memang berpendapatan rendah. Tapi apa yang saya baru terima ialah rungutan daripada penghuni-penghuni di Taman Kinaru Tria, di mana mereka ini meluahkan perasaan sedih betul kepada saya kerana waktu PKPD dan PKP mereka ini memang sangat-sangat terkesan. Jadi Perdana Menteri kita baru-baru ini ada mengumumkan bahawa moratorium untuk PPR ini atau sewa ini akan diteruskan hingga Disember 2022. Akan tetapi apa yang mereka rasa ialah mereka disuruh bayar bermula daripada bulan Oktober tahun ini. Jadi mereka mengajukan masalah mereka ini, macam mana mereka boleh membayar sewa-sewa ini sedangkan mereka pada ketika ini memang susah. Selain daripada itu, apa yang mereka luahkan juga ialah berkenaan dengan bekalan elektrik dan juga bekalan air. Apabila bekalan elektrik terputus, maka bekalan air akan terputus. Bukannya sehari, tapi berminggu-minggu. Jadi saya ingin dan meminta kepada jabatan-jabatan berkenaan yang tahu hal ini supaya dapat mengambil perhatian secepat mungkin. Dan yang paling penting ialah berkenaan dengan sewa ini. Kalau ia pun berilah mereka peluang dan janganlah selalu mendesak supaya orang-orang ini terpaksa membayar sedangkan Perdana Menteri kita sudah membagi moratorium sehingga 2022. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Pak. Saya rasa
Timbalan Menteri boleh bagi jawapan bertulis kot. Tak ada kena-mena dengan soalan Terima ini. kasih. Antara isu Tan Sri yang betul. Tak apa ni, saya akan ambil isu-isu yang dibangkitkan oleh Yang Amat Papa dan kita akan bincang di peringkat kementerian. Cuma saya nak berikan penjelasan sikit Tan Sri yang betul. Sebab apa undang-undang hak milik strata dan pengurusan strata di negeri Sabah dan Sarawak ini diterbitkan oleh negeri berkenaan. Jadi berbeza dengan kita di sebenarnya 12 negeri lain. Sebab itulah bukan makna kita tak nak campur tangan tentang negeri-negeri kerana kita pun bertanggungjawab juga untuk kebajikan negeri-negeri ini. Namun demikian Tan Sri Yang Tua, insyaAllah saya akan ambil perkara ini dan kita akan bincangkan, kita akan maklumkan daripada Yang Amat Papa. Terima kasih, terima kasih. Yang Berhormat Tuan Ahmad Johnny bin Zawawi, silakan. Terima kasih Datuk Tan Sri